Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, wallazi nafsi biyadih, Nabi kata, demi Allah yang Tuhan pada tangannya nyawa aku, laura, Nabi kata, kalaulah sekiranya hampa nampak apa yang aku nampak, hampa akan jadi orang yang sedikit gelak dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Nabi kata, demi Allah, wallazi nafsi biyadi, yang nyawa aku ada dalam kekuasaan dia, aku bersumpah kalau sekiranya hampa nampak apa yang aku nampak, hampa akan jadi manusia yang kurang seronok, sedihnya banyak. Qalu, sahabat bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, wa ma ra'aita ya Rasulullah. Sahabat kata, apa yang Tuan nampak ya Rasulullah? Apa benda yang Tuan nampak yang Tuan jadi manusia yang kurang seronok, sedihnya lebih? Apa benda yang Tuan nampak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul jannata wan nar. Nabi kata, aku nampak syurga dan neraka. Nabi kata, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi hampa nampak neraka ni, hilang seronok hampa semua. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala angkat hijab yang menutupi, yang melindungi pandangan mata kita, sehinggakan kita boleh nampak yang kata neraka tu macam mana, hilang seronok manusia ni. Dan manusia sehari-hari menangis sahaja. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, kata dalam hadis ni, wa haddahum 'ala salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal sembahyang kepada sahabat-sahabat. Satu benda yang kita kata kecil, hal sembahyang ni bagi kita kecil. Kita main masjid, kita nak dengar ustaz buat kupasan pasal konflik Mesir. Kita main masjid, kita nak dengar ustaz cerita pasal masalah Syria. Kita main masjid, kita nak dengar cerita pasal kupasan politik semasa. Kita main masjid, kita nak bincang isu-isu yang pada kita besar-besar. Tapi Nabi SAW bagi dia sembahyang itu besar. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni satu benda yang kabirah. Nabi kata, Allah kata dalam Quran, sembahyang ini satu benda yang besar. Orang yang melihat sembahyang ini besar ialah orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang takut Tuhan. Kita hari ini, majoriti kita hari ini, kebanyakan kita hari ini, bila kata ustaz ni baca kitab apa, dia baca bab semayang, Allah, bab semayang. Kita melihat persoalan semayang itu kecil, dan kita melihat hal-hal lain itu besar. Nabi SAW bersumpah di depan sahabat-sahabat dia. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah Tuhan yang nyawa aku dia duk pegang.
Lau ra'aitum ma ra'aitu, kalau hampa nampak apa yang aku nampak, la dhahiktum qalilah wa la bakaitum kathira. Hampa akan jadi orang yang banyak menangis, sedikit seronok. Bila sahabat tanya Nabi, apa benda yang Tuan nampak sampai Tuan jadi orang yang banyak menangis, sampai Tuan tak berapa nak seronok? Nabi kata, ra'aitul jannata wan nar, aku tengok syurga dan neraka. Bila habis Nabi SAW kata macam tu, wahabbahum ala salah, Nabi emphasize, Nabi bagi penekanan tentang semayang. Dan banyak-banyak hal dan banyak-banyak perkara Nabi ambil bab semayang untuk bagi penekanan kepada sahabat-sahabat dia. Wa nahahum an yasbiquhu birruku' was sujud. Dan Nabi masih lagi bercakap tentang hal semayang. Nabi kata, ingat-ingat kamu semua, jangan mendahului aku di dalam rukuk dan sujud. Ini hal semayang. Waktu kamu semua semayang ikut berimam dengan aku, jangan di kalangan kamu ni mendahului aku di dalam rukuk dan sujud. Nabi tak rukuk lagi, makmum rukuk dulu. Nabi tak sujud lagi, makmum sujud dulu. Nabi kata jangan macam tu. Wa nahahum an yansarifu qabla insirafihi minas salah. Dan Nabi SAW melarang sahabat-sahabat dia daripada bangkit dulu, bubar daripada majlis semayang sebelum Nabi bubar. Selagi Nabi SAW duduk di tempat sembahyang, selagi itu makmum jangan bangun. Satu perkara yang bagi kita kecil, tiba-tiba diberi penekanan khusus oleh Nabi SAW. Berapa ramai daripada kita hari ini bagi-bagi salam bangkit? Berapa ramai daripada kita hari ini tak ada nak duduk, nak istighfar pun tak ada, bagi-bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kot nak duduk sat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim pun tak ada. Yang hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang lepas semayang subuh dia sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 marat, 7 kali, Nabi kata Allah akan pelihara dia sampai malam. Allah akan pelihara dia sepanjang siang itu sampai nak jumpa malam. Dan barang siapa yang lepas semayang maghrib dia sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhi aku daripada neraka, ya Allah jauhi aku daripada neraka 7 marat, 7 kali, Nabi kata Allah pelihara dia sepanjang malam sehingga subuh pagi. Nak duduk sat lepas semayang maghrib, nak duduk sat lepas semayang, nak sebut Allahumma ajirni minan nar, tak dan. Gelutnya kita dengan hal dunia ni. Maka hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi kata, dalam hadis ini kata wa nahahum an yansarifu qabla insirafihi minas salah. Dan Nabi SAW teguh sahabat-sahabat dia daripada bangkit tinggal majlis sembahyang ni sebelum Nabi bangkit daripada tempat sembahyang dia. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata inni arakum min amami wa min khalfi. Nabi kata jaga-jaga, aku nampak hampa depan aku dan aku nampak hampa walaupun di belakang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Islam bukan agama sonok-sonok. Satu kebimbangan ada apabila Islam hari ini sudah jadi satu produk, sudah jadi satu barang nak sonok-sonok.
Ceramah agama sudah jadi salah satu medium entertainment. Seronok nak pergi dengar ceramah ni pasal apa? Pasal nak gelak. Seronok nak pergi dengar ceramah ni pasal apa? Pasal nak dengar lawak. Seronok nak pergi dengar ceramah ni pasal apa? Pasal benda seronok. Maka ceramah agama sudah menjadi satu medium, sudah menjadi satu ruangan untuk entertainment, untuk hiburan. Sedangkan Islam tidak mai kepada kita untuk tujuan itu. Islam mai kepada kita nak bawa satu message yang jelas, satu message yang serius. Islam nak bagi tahu kepada kita bahawa Islam ini satu agama yang serius. Bukan agama main-main, bukan agama lawak-lawak, bukan agama main nak mengisi masa lapang, nak seronok-seronok. Tapi Islam adalah satu agama nadhiran wa bashira, satu agama yang nak bagi amaran dan nak bagi berita gembira tentang orang yang buat baik dapat syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bagi penegasan tentang hal sembahyang. Nabi melarang para sahabat dia daripada mendahului dia di dalam rukun fi'li, dalam rukun perbuatan rukuk dan sujud. Nabi SAW melarang sahabat-sahabat dia bangkit meninggalkan majlis sembahyang melainkan setelah Nabi bangkit. Kalau kita pergi majlis orang besar-besar, tuan-tuan, kita pergi majlis ada sultan, kita pergi majlis kalau di Pulau Pinang ada governor, protokol pesandah dekat kita, apa jadi pun jangan bangkit daripada bangku sehinggalah orang besar bangkit. Kita boleh patuh, kita boleh dengar arahan yang diberikan kerana nak menghormati manusia. Sakit perut ke, nak terkencing ke, apa ke, duduk tu, jangan bangkit. Pasal apa? Bangkit itu menyalahi protokol, menunjukkan kita tidak hormat orang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia raja kepada segala raja. Kita semayang, kita sembah dia, maka menjadi kewajaran kepada kita untuk tunjuk hormat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi akhiri hadis itu dengan satu amaran. Nabi kata, inni arakum min amami wa min khalfi. Nabi kata, jaga baik-baik, aku nampak hangpa depan ataupun belakang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Wa'il radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a rajul yuqalu lahu Nahik bin Sinan ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجد ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال عبد الله إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه
nafa'a. Inna afdalas salah ar-ruku' was-sujud ila akhiril hadis. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Wa'il radhiyallahu an, dia kata satu hari mai satu laki-laki jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita dah baca dah mukadimah di masjid ni dulu. Abdullah bin Mas'ud dia salah seorang yang di-endorse oleh Nabi sebagai ahli Quran. Kita dah baca dah dulu. Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi SAW, kalau sekiranya kamu nak tahu tentang Quran, tanya orang-orang ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Setelah wafat Nabi SAW, dia di antara orang yang menjadi rujukan orang-orang yang tinggal apabila hal itu menyangkut tentang Quran. Kata Abu Wa'il, dia kata satu laki-laki mai jumpa Abdullah bin Mas'ud. Nama laki-laki itu ialah Nahik, nun ha ya kaf, Nahik bin Sinan. Dia mai jumpa Abdullah bin Mas'ud kerana nak tanya Abdullah bin Mas'ud tentang Quran. Dia jumpa Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ya Aba Abdirrahman. Itu gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdirrahman. Dia kata, ya Aba Abdirrahman, kaifa taqra hadzal harf? Dia kata, ni ayat Quran ni nak baca macam mana? Adakah nak baca dengan alifan, nak baca dengan alif, ataupun ya'an, ataupun nak baca dengan ya? Ayat tu min ma'in ghairi asin, min ma'in ghairi asin, ataupun min ma'in ghairi yasin. Ayat itu daripada surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Jadi laki-laki yang bernama Nahik bin Sinan ni dia confused, dia keliru, dia tak sure, dia tak pasti. Apa tu perkataan tu? Min ma'in ghairi asin ataupun min ma'in ghairi yasin. Nak baca asin ataupun nak baca yasin, alif atau baca ya. Maka dia pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Ni nak baca macam mana? Yang ayat penuhnya dalam surah Muhammad ayat 15 cerita pasal syurga dan juga apa nikmat yang ada dalam syurga dan akibat yang menimpa ahli neraka. Tu ayat penuh dalam surah Muhammad ayat 15. Tuhan kata, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan Allah buat syurga yang disediakan, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tuhan kata dalam syurga itu fiha anharun. Di dalam syurga itu ada sungai-sungai. Yang di antara sungai itu min ma'in ghairi asin. Jadi bacaan dia ialah asin, bukan yasin. Allah kata di dalam syurga itu ada anhar, ada banyak sungai. Fiha anharun, di dalam syurga itu ada sungai-sungai min ma'in, yang sungai itu airnya ghairi asin, yang air sungai itu tidak berubah sama ada bau ataupun rasa. Itu maksud dia. Air sungai syurga ni rasa duk macam tu aja. Bau dia duk wangi macam tu lah, tidak pernah busuk dan tidak pernah rasa tawang, tidak pernah rasa pahit, tidak pernah rasa masam. Air yang ada di dalam sungai syurga itu air dia ma'in, min ma'in ghairi asin. Air dia tidak berubah bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Wa anharun min laban, di dalam syurga juga ada sungai-sungai yang air dia susu.
lam yataghayyar ta'muh, yang kalau kita minum air itu tak berubah sama sekali. Minum berapa kali pun, bila pun, air dia lagu tu aja, duk sedap situlah. Wa anharun min khamr, dan di dalam syurga juga ada sungai-sungai yang air dia tu arak, khamar, arak. Lazzatin lisyaribin, yang apabila siapa pun minum lazat, sedap. Wa anharun min asal, dalam syurga juga ada sungai-sungai yang air dia honey, madu, asal. Musaffa, yang madu itu madu yang suci bersih. Tuhan duk cerita dalam Quran ayat 15 surah Muhammad, nak cerita kata bila masuk syurga ni, sungai dia ni sungai air minum yang cukup sedap. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi orang yang masuk syurga juga, sebut saja buah apa ada. Sebut buah tampui ke, sebut buah jentik-jentik ke. Budak hari ni tak tahu buah jentik, buah jentik-jentik kan, tak tahu. Abang buah stui tak tahu, budak hari ni tak tahu buah stui, buah star. Ini apa pula dia kata? Stui dengan star pun dia tak tahu. Kita bawa main stui tunjuk kat dia, dia kata bola tenis. Kalau budak lama sikit dia kata bola seralat, budak baru lagi dia kata bola tenis. Dia tak tahu hak tu yang pak dia, tuan dia duk kekah makan dulu. Tu buah stui tu. Masuk syurga tuan-tuan, syurga ni lambat lagi, lebih pada tahun 2020 tu lagi. Masuk syurga esok ni, lapis-lapis kita ni kalau minta buah stui ada. Pasal apa? Pasal Allah sudah sebut walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka yang masuk syurga itu hang sebut buah apa pun ada. Tuan-tuan, budak hari ni, tuan-tuan balik tanya anak cucu tuan-tuan, hang biasa makan buah muyu? Buah muyu? Dia kata apa bapak ni, apa ayah ni, buah apa dia kata? Buah muyu. Pokok muyu pun tak ada dah. Dulu pak dia, tuan dia duk balung buah muyu ni sampai naik bibak mulut, sampai macam pakai lipstick. Budak hari ni kita cerita pasal buah rekup, rekup pun dia tak tahu. Rokam pun dia tak tahu. Rekup dengan rokam tu sepupu. Semua buah ni hak dah pupus, hak dah tak ada ni, dalam syurga ada. Tuan-tuan pergi cerita dekat anak tuan-tuan, dekat cucu tuan-tuan, buah nam-nam. Buah apa dia kata? Buah nam-nam. Apa ni? Tak tahu. Pasal apa? Pokok pun tak ada dah. Tuan-tuan duduk di Laguna Merbuk, ada pokok nanam. Tuan-tuan duduk di Taman Sejati, ada pokok rekup. Haduk ada tanah kampung sikit sebanyak pun pecerah habis dah. Buat macam-macam dah. Buat yuska. Habis. Allah Subhanahu wa taala dia sebut balik benda ni. Dia sebut balik walahum fiha min kulli thamarat. Bagi ahli syurga itu, nama kata buah ni apa pun ada dalam syurga. Wa maghfiratum min rabbihim, lebih daripada tu. Cerita dalam syurga ada sungai asal, sungai madu. Cerita dalam syurga ada sungai susu. Cerita dalam syurga ada sungai arak. Cerita dalam syurga ni ada segala macam sungai yang air dia minum lazat, sedap dan tidak berubah rasa berapa kali minum pun. Cerita dalam syurga ada buah banyak-banyak apa semua pun. Hak ni semua tidak penting. Ada yang lebih penting daripada tu. Tuhan kata apa? Wa maghfiratum min rabbihim. Lebih penting daripada tu ialah siapa masuk syurga, dia dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kemuncak segala-gala. Kaman huwa khalidun finnar. Tuhan kata demikianlah hal dengan orang yang kekal di neraka. Ni yang kata Quran. Quran bila dia cerita pasal syurga, pasal nikmat dalam syurga, pasal apa, dia tak akan tinggal cerita neraka. Tuhan kalau dia cerita tentang orang buat baik lagu tu lagu ni dan sebagainya, dia tak akan lupa cerita pasal orang buat jahat dan balasan dia. Tuhan kalau dia cerita pasal siang dan sebagainya, dia tak akan lupa buat main cerita malam.
Tuhan ni kalau dia dalam Quran dia cerita pasal dosa dan sebagainya, dia tak akan lupa cerita pasal pahala. Quran memang dia main macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 15 surah Muhammad, Allah cerita pasal syurga semua. Allah kata kaman huwa khalidun finnar, samalah macam orang yang masuk neraka. Wasuqu ma'an hamima, diberi minum kepada depa ni dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, yang apabila minum saja terputus-putus usus perut mereka itu. Itu ayat dia. Sahabat yang bernama Nahik bin Sinan mai jumpa Abdullah bin Mas'ud nak tanya pasal ayat ni. Ayat yang kata fiha anharun min ma'in ghairi asin, ataupun nak baca min ghairi yasin. Nak mai tanya yang tu. Abdullah bin Mas'ud bila dengar pertanyaan itu, dia tak jawab soalan tu, dia jawab hal lain. Abdullah bin Mas'ud kata inna aqwaman yaqra'una al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kata ada kaum-kaum ataupun ada manusia yang depa ni yaqra'una al-Quran, baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan Quran depa tidak lebih daripada melepasi rengkung aja. Abdullah bin Mas'ud jawab yang tu. Ramai dia kata orang baca Quran, tapi baca Quran takat baca keluar di rengkung aja. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Tetapi kalaulah sekiranya orang tu bila dia baca Quran, Quran itu waqa'a fil qalbi, dia jatuh di hati. Farasakha fihi, bahkan Quran itu dia peteri di hati dia. Dipeterinya maksud ayat itu di hati dia. Nafa'a. Abdullah bin Mas'ud kata barulah Quran itu memberi manfaat kepada dia. Dia pergi jawab yang tu. Kata Quran ini disuruh baca, tapi janganlah kita sampai umur 50 duk baca saja. Kita jadi orang Islam ni 50 tahun dah duk baca saja, duk tak faham lagi maksud Quran tu. Bila tak faham, macam mana dia nak boleh masuk ke hati? Tak faham. Dia nak suruh kita ni ada peningkatan. Quran baca, bukan tak baca, tapi cuba faham. Cuba kalau boleh bila kita baca Quran ataupun bila kita duduk dalam majlis ilmu, bila ustaz baca Quran, kita reti. Secara umumnya kita reti ayat tu. Bila dengar ustaz petik satu ayat, dengar, kita tahu ni ayat ni cerita pasal apa. Kita tak tahu harfan biharfin, kita tak tahu word by word perkataan Arab, tetapi bila kita dengar ayat tu, kita tahu ayat ni cerita pasal apa. Cukup takat tu pun. Bila kita dengar satu ustaz baca ayat pasal neraka misalnya, kita tahu ini ayat ni aku pernah dengar ni tafsir di masjid mana-mana, ayat ni cerita pasal dalam neraka ada sekian-sekian benda. Takat tu pun tak apa dah. Jangan sampai tak tahu apa. Umur dah 50, dah 60, tak tahu apa. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila Nahik tanya dia tadi, dia tak respon kepada perkataan tu, tapi dia pergi kepada satu statement yang umum. Dia kata apa? Dia kata ramai orang baca Quran, tetapi takat rengkung aja. Alangkah baiknya, dia kata, kalau sekiranya Quran yang dibaca itu jatuh di hati, dan kalau boleh peteri masuk ke dalam hati, nafa'ah, dia kata ketika itu bermanfaatlah orang yang membaca Quran itu. Kemudian dia kata inna afdalas salah ar-ruku' was sujud. Dia kata sesungguhnya
dalam hal sembahyang ini, part ataupun bahagian hak paling penting di dalam sembahyang ialah rokok dan sujud, dia kata. Pasal di situlah letaknya rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sanggup letak dai kita atas lantai kerana membesarkan Allah, di ketika itu terbentuklah sifat kehambaan dalam diri manusia. Abdullah bin Mas'ud dia jawab lagu tu kepada orang yang mai tanya dia tentang bacaan ayat tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya nak fokuskan dalam mukadimah ni apa dia tuan-tuan, sembahyang ini sangat penting dipelihara. Dan kita bukan sahaja pelihara membawa masuk kita sembahyang tak tinggal, tapi biarlah kita sembahyang betul macam mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan